Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada peserta webinar WorldSkills Malaysia yang sedang mengikuti siaran secara langsung menerusi platform Zoom dan juga Facebook Live Jabatan Pembangunan Kemahiran. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya Nuriah binti Zakaria, Sekretariat Unit Pertandingan Skills Malaysia Jabatan Pembangunan Kemahiran. Untuk makluman, untuk siri webinar pada hari ini merupakan siri ketiga yang diadakan, di mana siri pertama dan yang kedua telah dijayakan pada 9 dan juga 23 Februari 2021 bagi bidang automobil teknologi, cooking, RAC dan juga electrical installation. Dan pagi tadi kita baru selesai menghabiskan webinar bagi bidang IT Network System Administration. Jadi memandangkan dengan kekangan pandemik COVID-19 yang melanda dunia di mana semua pertandingan-pertandingan kemahiran banyak telah dibatalkan dan ditunda pada tahun-tahun mendatang. Maka tahun ini telah diisytiharkan sebagai The Year of Innovation, Showcasing and Promotions oleh WorldSkills International, WSI. Untuk makluman, di peringkat kebangsaan, Jabatan Pembangunan Kemahiran berkolaborasi bersama dengan Kementerian Kerja Raya menganjurkan pertandingan WorldSkills Malaysia Belia dan juga WorldSkills Malaysia Pengajar dan juga Junior Skills Malaysia. Manakala di peringkat antarabangsa, Malaysia aktif menyertai pertandingan-pertandingan seperti ASEAN Skill Competition, WorldSkills Asia dan juga pertandingan kemahiran tertinggi di dunia iaitu WorldSkills Competition, WSC. Jadi pada petang ini menerusi edisi ke-6, kita akan memperdengarkan dan menyaksikan perkongsian maklumat bagi bidang IT Software Solutions for Business, di mana pakar akan berkongsi maklumat dan pengalaman kepada semua peserta webinar agar dapat menimba pengetahuan berkaitan aspek teknikal dan juga keseluruhan aspek pertandingan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Jadi para peserta sekalian, bagi memastikan kelancaran webinar kita pada hari ini, kami ingin berkongsi beberapa pesanan. Untuk pengetahuan, sekali lagi bahawa kita bersiaran secara langsung menerusi Zoom dan juga Facebook Jabatan Pembangunan Kemahiran secara live. Jadi dimohon untuk sama-sama tekan button like dan juga share untuk perkongsian yang lebih meluas di media sosial. Para peserta dijemput untuk bertanya soalan dengan menaip di bahagian Q&A dan juga chat box. Jadi kalau boleh gunakan perkataan yang ringkas untuk elakkan menggunakan perkataan ringkas supaya soalan anda mudah difahami oleh sekretariat dan juga peserta webinar yang lain. Di akhir sesi nanti, sekretariat akan memaparkan soalan yang dipilih secara rawak untuk dijawab oleh penceramah. E-sijil hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi borang kehadiran webinar dan menjawab soalan penilaian di borang kehadiran. Jadi peserta boleh rujuk ruangan chat bagi link tersebut di skrin anda sekarang. Nanti sekretariat akan pinkan link tersebut dan pastikan anda mengikuti siaran kita hingga ke akhir nanti. Jadi agenda kita pada hari ini pertama adalah ucapan aluan oleh pengarah bahagian Pejabat Pemantauan Projek PMO JPK. Seterusnya sesi pembentangan dan juga perkongsian oleh pakar negara bagi bidang IT Software Solution for Business. Dan akhir sekali bagi sesi Q&A. Jadi para peserta dan juga penonton, sama-sama kita terus ke agenda pertama iaitu paparan klik ucapan oleh Puan Hajah Zuliah binti Dasong, Pengarah Bahagian Pejabat Pemantauan Projek Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke atas kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam satu lagi program perkongsian ilmu iaitu Webinar Skills Malaysia 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Kerja Raya KKR dengan kerjasama Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS. Webinar ini diadakan sempena dengan tema WorldSkills International Year of Innovation, Showcasing and Promotion. Tuan-tuan dan puan-puan, Webinar Skills Malaysia 2021 dibuat dalam talian secara maya mengikut di bidang kemahiran dan kita rancangkan pada tahun ini sebanyak 20 webinar yang akan diadakan. Ianya bertujuan untuk menyampaikan maklumat bagi setiap bidang yang dipertandingkan. Maklumat pertandingan ini penting bagi memastikan semua aktiviti pertandingan di peringkat agensi
dapat berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ekoran pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuklah Malaysia, pada tahun 2020 pertandingan peringkat kebangsaan tidak dapat dijalankan. Begitu juga dengan peringkat antarabangsa di mana pertandingan terpaksa ditunda dan ada yang dibatalkan. Antara objektif program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah untuk memberi peluang kepada warga kemahiran untuk menimba pengetahuan mengenai pertandingan kemahiran, peringkat kebangsaan dan antarabangsa dari pakar yang berpengalaman dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Kedua, meningkatkan pengetahuan para peserta, jurulatih dan personel pertandingan tentang technical description, test project, senarai infrastruktur, skim pemarkahan dan juga maklumat teknikal dalam pertandingan. Dan semestinya webinar ini memberi pendedahan dan maklumat awal kepada para peserta yang telah mendaftar sebagai peserta untuk menghadapi pertandingan yang akan diadakan kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, sasaran bagi program webinar Skills Malaysia 2021 ini adalah tenaga pengajar di pusat-pusat latihan kemahiran awam dan juga swasta, Institut Latihan Pendidikan Awam dan juga swasta, begitu juga dengan pelajar dan pengurusan. Untuk itu, saya mengucapkan tahniah kepada mereka yang mengikut program pada hari ini secara maya dan diharapkan informasi serta pelbagai maklumat dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata, setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada penceramah yang sudi hadir pada kali ini, berkongsi maklumat serta pengalaman yang berharga dalam program webinar ini. Harapan saya agar maklumat yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Urustia serta semua yang menjayakan webinar pada hari ini. Sokongan tuan-puan terhadap pertandingan kemahiran amat dihargai. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang tadi klip ucapan dari Puan Hajah Zulia binti Darsong, pengarah JPK yang telah dirakamkan lebih awal. Jadi para hadirin, peserta yang dihormati, kita akan terus ke agenda seterusnya iaitu sesi pembentangan dan perkongsian oleh dua pakar negara. Kalau sebelum ni kita hanya ada satu, tapi pada hari ini bagi bidang IT Software Solution, kita ada dua pakar negara di studio bersama kita iaitu Encik Baharil Izan bin On dan juga Encik Yahya bin Ibrahim. Jadi sedikit profil ringkas kedua-duanya. Encik Baharil Izan bin On, pegawai latihan vocational di Sias Shah Alam, berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Computer System dan Telecommunications Universiti Putra Malaysia. Pengalaman beliau dalam bidang pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan, pernah menjadi pengubal soalan dan juga hakim MySkill, WSMB dan WSMP 2005 hingga kini. Di peringkat antarabangsa, selaku hakim dan juga pakar negara di ASEAN Skills Competition 2006 Brunei, 2008 Kuala Lumpur, 2012 Jakarta, 2016 Kuala Lumpur dan 2018 Bangkok. Beliau juga terlibat sebagai jurulatih bagi Olympic Bordeaux di France 2016. Manakala profil ringkas berkenaan Encik Yahya bin Ibrahim, beliau merupakan pensyarah kanan Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, 7 tahun pengalaman dalam industri software development dan 20 tahun pengalaman mengajar programming dan database untuk software development di UTM. Pengalaman beliau dalam bidang pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan merupakan pengubal soalan dan juga hakim PKM, WSMB dan WSMP 2013 hingga kini. Di peringkat antarabangsa merupakan hakim dan juga pakar negara di ASEAN Skills Competitions 2014 Hanoi dan 2018 Bangkok dengan membawa pingat Medallion for Excellence. Dan juga pakar negara World Skills Competition 2015 Sao Paulo, 2017 Abu Dhabi dan 2019 Kazan yang turut membawa pingat Medallion for Excellence. Jadi di studio kita pada petang ini
Bersama kita Encik Baharil dan juga Encik Yahya. Apa khabar keduanya? Okey, terima kasih hadir ke studio pada hari ini, dan hari ini kedua-duanya akan berkolaborasi dalam menyampaikan perkongsian kita. Nanti macam mana, siapa yang akan mulakan dulu ni? Encik Baharil ke Encik Yahya? InsyaAllah moderator saya akan mulakan. Okey, so kita boleh teruskanlah. Silakan Encik Baharil Izan bin On untuk memulakan sesi perkongsian bagi bidang IT Software Solution for Business. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemahiran kepada semua peserta webinar WorldSkill bagi bidang IT Software Solution for Business pada kali ini. Terima kasih moderator, dan bersama saya pada hari ini adalah Encik Yahya. Kami akan berkongsi pengalaman dan akan menerangkan apa itu IT Software Solution for Business dalam pertandingan kemahiran, sama ada di peringkat WorldSkill, ASEANSkill maupun peringkat kebangsaan. Jadi sesi ini kami akan buat secara bersama. Dan saya akan bersama Encik Yahya akan bersama-sama melaksanakan perkongsian ini, dan diharap saudari-saudari sekalian dapat menumpukan perhatian, dan jika ada soalan boleh chat di ruang yang dinyatakan sebentar tadi. Baiklah, mula-mula sekali kami ingin terangkan apa itu WorldSkill. Jadi bagi menerangkan apa itu WorldSkill, saya telah ingin menunjukkan satu video ringkas berkenaan apa itu WorldSkill. Ya, dan saya harap sama-samalah kita akan dapat tonton video ini. Okey, boleh dengar video? Young people are amazing, right? We get things done, but it's really hard out there now, and the workplace is stacked. Young people are amazing, right? We get things done, but it's really hard out there now, and the workplace is stacked against so many of us due to race, gender, and where we live. What are we supposed to do? At WorldSkills, we believe what young people need to be able to survive and thrive is skills. Skills matter. They change lives by building self-esteem and releasing potential. They open up opportunity and connect communities. At WorldSkills, we've built a movement that's changing young people's lives through skills, reaching 2/3 of the world's population. It's a movement of change. We create this change by inspiring young people to develop a passion through learning a skill or pursuing excellence at one of our skills competitions. We develop these skills, helping to raise global standards in training and industry engagement. Our young people connect globally and develop skills together. We influence government and educators through international cooperation and research, building a global platform to champion skills. We're creating measurable impact at every level, building the confidence of hundreds of thousands of young people, empowering communities and fueling local and international economies. Look, we know things are tough, so if you want to change your life and that of your community and country, get involved with WorldSkills now. Join us and be one of the millions of young people changing their lives with the power of skills. WorldSkills. Skills change lives. Baiklah, sedikit perkongsian mengenai video apa itu WorldSkill sebenarnya.
ingin saya nyatakan bahawa WorldSkill bukan hanya sekadar pertandingan, malahan ia menunjukkan bidang pekerjaan bukan sahaja di peringkat negara kita, tetapi apa dia bidang-bidang pekerjaan yang ada di peringkat dunia, yang mana WorldSkill juga melibatkan komuniti, latihan, pendidikan dan juga industri. Jadi WorldSkill ni bukan hanya sekadar pendidikan ataupun pertandingan, tetapi ia adalah keseluruhan daripada langkah-langkah ke arah pekerjaan. Bagi maklumat lanjut, anda boleh layari worldskill.org, dan kalau kita lihat di worldskill.org itu, di website worldskill.org itu, dia telah nyatakan tarikh bagi next WorldSkill, iaitu pada 12 hingga 17 Oktober 2022 di Shanghai. Dan jika anda hendak lihat maklumat lanjut berkenaan dengan IT Software Solution for Business, boleh lihat di bahagian skill dan dapatkan pautan IT Software Solution for Business. Jadi dalam pertandingan WorldSkill Competition, bidang IT Software Solution for Business ini berada dalam sektor Information and Communication Technology. Skills, nama skill, nama bidang adalah IT Software Solution for Business, dan skill number adalah 09. Jadi jika anda hendak dapatkan maklumat lanjut, boleh dapatkan melalui pautan-pautan berikut. Jadi apa dia IT software ni? Kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh bekas pemenang pingat emas bidang IT software daripada Rusia, Anna ni, saya pun telah bertemu secara peribadi dengan dia, beliau. Bidang IT software ini merupakan problem solving dan algorithm thinking. Jadi macam mana kita dapat menyelesaikan masalah dengan membangunkan algorithm dan menghasilkan software. Dan kalau kita lihat maklumat lanjut tentang IT software, ia adalah di mana kita perlu membangunkan satu sistem baru ataupun kita modify existing sistem bagi memenuhi kehendak klien ataupun industri. Apa dia maksud kehendak klien ataupun industri ini? Ini yang kami nak berkongsi. Kalau kita lihat setiap pertandingan WorldSkill, setiap negara akan membawa industri ataupun business solution yang berbeza-beza. Kalau ingin saya lihat kembali, kalau di WorldSkill Sao Paulo 2015, di mana soalan ataupun modul dia adalah berkaitan dengan pembangunan marathon skill. Bagaimana database management peserta marathon, bagaimana database management of participant, of penganjur, sponsors, pelbagai lagi mereka bangunkan. Dan bagaimana hendak menguruskan marathon tersebut. Kalau kita lihat, kalau peserta-peserta marathon, dia perlu mendaftar dapat number. Number dia terpaksa lari ikut route, mapping siapa pemenang marathon tersebut. Kemudian apakah result dia, apakah mapping dia. Jadi ini yang kita perlu bangunkan semasa di Sao Paulo, Brazil. Hinggalah maksudnya daripada mula hinggalah ke akhir pengurusan marathon management system tu kita perlu bangunkan. Jadi untuk memahami apa dia keperluan-keperluan sistem, kita ni perlu menjiwai lah apa yang kami buat pada waktu itu. Peserta negara telah dibawa untuk berjumpa dengan peserta marathon yang aktif, untuk memahami bagaimanakah sistem marathon ini berfungsi. Jadi samalah kalau kita
Marathon ni macam klien kita lah. Kan? Soalan ni macam seolah-olah klien kita ataupun industri yang menghendaki kita membuat satu sistem. Jadi kami perlu memahami ataupun kita perlu memahami perjalanan sistem tersebut sehinggalah ke akhir. Dan pada tahun 2017 pula di Abu Dhabi, mereka telah memilih bagi membuat industri penerbangan. Kalau industri penerbangan ni mungkin kita lebih faham sedikit lah, sebab mungkin kita dah biasa buat booking sistem di AirAsia ataupun di syarikat penerbangan yang lain. Jadi begitu juga di semasa pertandingan WorldSkill. Jadi kita kena faham bagaimana flight schedule-nya, macam mana booking and payment system, apa dia, macam mana kita nak beli amenities, perkhidmatan-perkhidmatan dalam penerbangan. Dan pada 2017 juga adalah kali pertama diperkenalkan mobile application untuk sistem ini. Jadi dia satu langkah lagi ke hadapan pada 2017. Dan pada 2019 di WorldSkill Kazan, soalan ni telah berbentuk kepada industri oil and gas, di mana tema Kazan NEF ni dibuat bagi oil and gas industri ni ataupun syarikat oil and gas, bagaimana dia nak membangunkan satu sistem yang mana mereka hendak manage aset yang mereka ada. Mereka ada banyak aset kan, ada oil rig, ada apa drilling, ada kapal, ada kenderaan. Jadi ini antara aset-aset yang mereka hendak daftarkan dalam sistem. Dan ada juga soalan-soalan ataupun sistem yang kita kena bangunkan berkaitan dengan maintenance of the assets. Jika aset kenderaan ni, apa dia maintenance dia, apa dia schedule dia. Kemudian preventive maintenance of the asset, inventory management, apa dia aset-aset yang dia ada, inventory yang dia ada bagi oil and gas system. Termasuk juga well management, dia punya telaga minyak atau punya management pun kita kena fahami. Jadi ini adalah semasa di Kazan, dan juga setelah kita ada sistem dan ada data dalam database tu, sudah semestinya kita kena bentuk satu inventory dashboard yang berbentuk chart yang mempunyai analisis di dalamnya, menggunakan juga dengan membangunkan perisian software. Dan ada juga kita juga perlu membuat database design dan wireframe design dalam semasa membangunkan software. Jadi itu saya ingin berkongsikan tadi adalah terdapat industri yang berbeza. Industri ini seolah-olah klien yang menghendaki kita untuk membangunkan sistem. Tapi sistem apa yang hendak dibangunkan? Jadi inilah sistem-sistem yang saya tunjukkan tadi di WorldSkill Kazan, oil and gas industry system, di Abu Dhabi airline system, dan di Sao Paulo kita membangunkan marathon skill system. Jadi bagi meneruskan sesi seterusnya, saya menyerahkan kepada Encik Yahya untuk meneruskan perkongsian kami. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Cik Baharil. Saya ingin berkongsi jugalah pengalaman-pengalaman kami membawa pelajar-pelajar atau membawa competitors ke pertandingan. Okay, sebelum saya meneruskan slide yang ni, slide yang sebelumnya cerita pasal oil and gas industry system ni. Okay, kami dapat peluang berjumpa dengan jurutera-jurutera Petronas penapisan di Melaka lah. Nak tanya macam mana oil and gas, sebab kami tak ada pengalaman membangunkan sistem oil and gas. So nak pergi Petronas di Twin Tower tu agak jauh.
Jadi kami terfikirlah mencarilah kontak-kontak ataupun kawan-kawan yang ada di Petronas Penapisan di Melaka. Kami belajar macam mana operasi oil and gas. Dari situlah kami faham macam mana barrel, macam mana minyak tu datang daripada mana, tangki-tangki yang berlabuh di pantai Tanjung Keling Melaka kan. So kami dibawa ke loji-loji di kawasan-kawasan yang tidak confidential lah bagi pihak Petronas. So itu antara pengalaman-pengalaman bersama pelajar yang mana kita tak akan dapat. Bila kita belajar sahaja di universiti, di institut-institut latihan, kita tak akan dapat pengalaman-pengalaman tersebut. Sebab apa? Sebab sukar untuk kita pergi cari industri-industri yang mana mereka sibuk untuk kerja-kerja masing-masing lah. So next slide Cik Bahril. Okay, di sini kami juga ingin berkongsi lah apa pelajar-pelajar kami dapat hasil daripada menyertai pertandingan-pertandingan ini. So ini the latest yang kami dapat lah daripada peserta WSC 2019 Kazan. So ini daripada Keratan Akhbar The Star, di mana kerajaan Johor ada inisiatif mereka masing-masing memanggil semua pemenang, peserta-peserta dan pemenang pingat anak-anak Johor dikumpulkan bersama and mereka beri RM1,000 setiap seorang pemenang. Jadi mereka dapat banyak lah, bukan sahaja pengalaman tetapi hadiah-hadiah dalam bentuk nyata dan bentuk tidak nyata. So next slide, kita tengok dan juga bekas peserta ni walaupun dalam keadaan pandemik, dia dah habis belajar dan dia terus dapat kerja dengan gaji permulaan RM3,600 lah. Jadi saya rasa di mana sekarang ni ramai orang tak dapat kerja, tapi peserta-peserta bekas-bekas peserta kami dapatlah kerja-kerja yang bergaji lumayan pada masa ini. So ini antara pengalaman yang kami dapatlah. So next peserta 2017 WSC Abu Dhabi. So beliau ada sedang melanjutkan pelajaran di UTM KL dan memperolehi beasiswa yang di Pertuan Agong. So beasiswa ini adalah antara beasiswa yang tertinggi lah yang diberikan kepada pelajar-pelajar pasca siswaza di dalam negara kita. Okay, next. Okay, ini adalah bekas peserta kita yang telah bekerja di eSport Pulse Malaysia Sdn Bhd dengan gaji RM7,800 bila beliau ada dalam 3-4 tahun pengalaman hasil daripada pertandingan inilah. Yang ni adalah gambar semasa dalam Keratan Akhbar utusan Malaysia. So UTM dengan bangganya lah membawa pelajar ini memaparkan kisah-kisah mereka. Okay, next adalah bekas peserta kami di ASEAN Skill Jakarta 2012 lah. Ini permulaannya, ini permulaan penyertaan kami di dalam pertandingan ASEAN Skill dan juga World Skill. Izrul Akmal Abu Hassan yang sedang bekerja di Intel Penang dan juga Lai Mom Hang sedang bekerja di Singapura sekarang lah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Encik Bahril untuk berkongsi pengalaman tentang penyertaan Malaysia dalam pertandingan World Skill. Terima kasih Cik Aya. Peserta-peserta webinar bidang IT software sekalian, ingin saya ceritakan, berkongsi sedikit penyertaan pertama Malaysia di pertandingan peringkat antarabangsa bagi bidang IT software ni lah. Bukannya bidang lain, bidang IT software. Seingat saya, kali pertama kita menyertai bidang ini adalah pada 2004 di Hanoi, Vietnam, bagi ASEAN Skill Competition. Dan bagi World Skill Competition, pertama kali kami menyertainya adalah pada World Skill 2015, Sao Paulo, Brazil. Jadi ini merupakan penyertaan pertama lah kita di peringkat antarabangsa. Saya selitkan sedikit gambar-gambar kenangan di Kazan. Ini sebelum pembukaan di mana diadakan di stadium.
Okey. Pencapaian kita di peringkat antarabangsa. Kalau kita lihat penyertaan kita masih lagi baru di peringkat antarabangsa. Tetapi pada 2014 Hanoi bagi peringkat ASEAN Skill Competition barulah kami memenangi Medallion of Excellence di peringkat ASEAN, dan di Kuala Lumpur 2016 juga Medallion of Excellence. Di 2018 di Bangkok juga kita mendapat Medallion of Excellence. Bagi World Skill Competition pula 2015 di Sao Paulo kita dapat Medallion of Excellence. Di Abu Dhabi kita memperolehi Certificate of Attendance, dan bagi Kazan 2019 kita mendapat Medallion of Excellence. Jadi saya ingin bawakan anda semua kepada apa dia kandungan di dalam World Skill, soalan-soalan bagi World Skill ni. Bukannya kandungan lagi. Cerita pasal sistem tadi, kalau kita lihat tadi marathon system, airline system, oil and gas system, perlu dibangunkan dalam 7 modul dan dalam masa 20 jam. 20 jam, dan soalan ini merupakan bagi bidang IT software adalah closed question. Apa dia maksud dia closed question? Closed question ini adalah kita hanya tahu bidang tadi, oil and gas system kita kena bangunkan. Kita hanya tahu itu saja. Bagaimana pula dengan soalan? Soalan hanya kita akan perolehi pada hari pertandingan. Jadi apa yang berlaku pada hari pertandingan sebenarnya? Pakar negara akan diberi masa 30 minit. Apabila dapat soalan tu, 30 minit pakar negara akan berbincang dengan peserta bagi World Skill, yang mana akan memahami kehendak sistem tersebut. Kalau sekarang ni kita dah tahu kan, kena bangun asset management system, inventory management system, chart kena bangunkan. Tapi bagi peserta negara, mereka tidak tahu bahawa ini modul-modul yang perlu dibangunkan. Sebab itu di World Skill, pemahaman dalam masa sebelum kita datang tentang industri tersebut perlu ada pada setiap peserta. Pengalaman, pengetahuan, sedikit ilmu tentang industri-industri tersebut. Kemudian pada hari pertandingan, mereka hanya perlu memahami kehendak soalan. Apa yang soalan kehendaki? Apa soalan kehendaki untuk mereka bangunkan sistem tersebut. Ini perlu dibangunkan dalam masa 20 jam, dan biasanya satu modul adalah 3 atau 3,5 jam. Komposisi test project bagi IT software ini adalah yang terkini ya. Nanti saya ceritakan sikit sebelum ini. Bagi Kazan 40% adalah mobile apps. 50% adalah desktop application. 10% work organization and management. Bagaimana kita mengurus masa dan kita dapat menerangkan kita punya kerja. Dan keputusan di Kazan dimenangi oleh Chinese Taipei bagi gold medal, silver Indonesia dan bronze Iran. Kedudukan kita adalah pada tangga ke-13 daripada 27 negara yang menyertai. Hanya satu peserta bagi satu negara lah. Saya ingin berkongsi revolusi bagi bidang IT software solution for business ini. Sebab pada pandangan saya, perubahan ini adalah penting, terutamanya kepada mungkin pada hari ini kita ada pengajar, pensyarah, pendidik yang bersama dengan kita, ataupun pihak pengurusan mereka, ataupun pihak industri, industri yang ada bersama dengan kita, di mana kalau kita lihat pada 2001 ni bidang IT pada waktu itu namanya IT Microsoft Office. Nama dia Microsoft Office. Dia hanya buat Word, Excel, PowerPoint, Access. Tetapi kita tengok selepas 4 tahun
bidang ini ditukar nama dia kepada IT Software Application, di mana dalam Microsoft Office tersebut telah menghendaki kita customize sistem menggunakan VB yang ada dalam Microsoft Office. Ini perubahan dia. Dan pada 2009 berubah lagi kepada IT Software Application. Masih nama sama, tetapi telah menggunakan desktop application sepenuhnya. Jadi bidang IT software ni jangan kita keliru. Kadang-kadang ada peserta ataupun bakal peserta apabila mereka datang, mereka ingatkan bidang IT software ni bangun web saja. Sebab apa? Sebab di institut mereka ataupun di universiti, mereka hanya belajar membangunkan sistem menggunakan web. Sedangkan dalam pembangunan sistem ataupun pengaturcaraan ada pelbagai cabang. Kita ada web, kita ada desktop application, kita ada client server system, dan kita ada sistem yang mana integrate dengan hardware. Dan ada juga mobile apps. Jadi IT Software Solution for Business ini adalah gabungan daripada desktop application system, client server system dan mobile application development. Jadi pada 2009 ni telah dimasukkan kita gunakan pakalan data PHP, SQL. Dan pada 2013 IT software ni sekali lagi bertukar nama kepada IT Software Solution for Business. Pada kali ini perubahan dia lebih drastik lagi, di mana kalau kita lihat pada tahun 2017 kita dah mula memasukkan modul mobile apps, tetapi pada waktu itu hanya 25% saja. Tetapi pada WorldSkill Kazan 2019, mobile apps telah menjadi 40% daripada soalan. Apa maksud dia? Maksudnya bagi bidang IT Software Solution for Business ni, pergerakan ataupun perkembangan perubahan teknologi itu sangat pantas. Jadi kepada pendidik ataupun pihak pengurusan institut ataupun universiti, terutamanya bagi bidang IT software, saya menyerulah supaya kita sama-sama ataupun WorldSkill ini dijadikan sebagai salah satu daripada rujukan bagaimana untuk kita mengemaskini kita punya kurikulum pembelajaran. Jadi ini sangat penting. Kalau kita lihat kejayaan yang kita kecapi sebelum ini, untuk mendapat Medallion of Excellence itu bukan hanya berlaku dengan latihan saja, tetapi dengan perubahan struktur kurikulum di institusi latihan ataupun institusi pendidikan. Jadi itu saya menyeru kepada pesyarah supaya boleh memasukkan elemen-elemen ini yang ada dalam WorldSkill bidang IT software ni ke dalam kurikulum anda masing-masing. Salah satu lagi apa dia way forward bagi bidang IT software ni, kami dimaklumkan bagi Shanghai, bagi IT Software Solution for Business telah dimasukkan juga web. Maksudnya seolah-olah macam full stack system kita kena tahu. Mobile apps, desktop application, web. Yang mana kita perlu tahu bagi bidang IT Software Solution for Business. Baik, itu adalah revolusi bidang ini. Update knowledge berserta dengan panduan mana yang kita nak rujuk, dan mungkin para pendidik boleh mengambil IT software ini sebagai salah satu rujukan. Seterusnya saya serahkan kepada Cik Yahya untuk berkongsi lebih lanjut lagi bagi bidang IT software ini. So, untuk meneruskan webinar kita pada kali ini, kami ingin berbincanglah tentang apa keperluan supaya pelajar-pelajar kita
ataupun boleh dikatakan tenaga pengajar supaya boleh mengubah ataupun menyesuaikan silibus-silibus yang ada supaya lebih ramai peserta-peserta daripada Malaysia ataupun daripada institut-institut latihan dan juga universiti dapat masuk bertanding di peringkat kebangsaan, di peringkat ASEAN dan juga di peringkat antarabangsa lah. Okay, next kita tengok tentang hardware. So ini adalah perkakasan yang diperlukan. Of course kita perlukan desktop komputer. Ini perkakasan yang disediakan semasa pertandingan WorldSkill 2019 Kazan. So i7 processor dengan 512 GB of hard disk, minimum memory 16 dan juga dual monitor yang digunakan semasa pertandingan. Dan juga mobile tablet lah. Yang ni Galaxy Tab A10. Okay. Bila masuk pertandingan di peringkat international ni, banyaklah sponsor-sponsor yang dapat menyediakan perkakasan-perkakasan lah. Walau bagaimanapun peringkat kebangsaan ni SIAS JPK telah menyediakan tablet lah, telah memberikan tablet untuk peserta-peserta negara bertanding dalam WorldSkill mulai tahun 2019 dah, tablet tersebut dah ada lah. So next about software yang kita perlukan, Windows operating system yang kebanyakannya adalah yang standard lah. Microsoft Visual Studio with Xamarin included. Xamarin ni untuk dia buat mobile apps dan .NET framework lah. Microsoft SQL Server dan Management Studio ni untuk pengkalan data. MySQL Community Server juga untuk pengkalan data lah. Maksudnya pihak urus tier WorldSkill Competition menyediakan dua platform pengkalan data. Siapa-siapa yang nak guna MySQL ataupun nak gunakan SQL Server, Microsoft SQL Server. Itu sahaja dua database yang disediakan lah. So yang lain-lain adalah software-software yang related yang diperlukan, JDK, Glassfish, Hibernate Spring, Eclipse, NetBeans dan Android Studio. So dia ada dua alternatif lah. Siapa-siapa yang Java based programmer dengan C# based programmer tu dia boleh memilih sama ada nak gunakan Android Studio ataupun Xamarin lah. Dan last sekali Microsoft Office dan Visual Professional yang itu adalah untuk tujuan documentation lah. Maksudnya kita nak buat use case diagram, kita nak melukis sequence diagram dan sebagainya. So next slide tentang apakah detail komponen-komponen yang ada. Tadi Cik Bahri kata 40% mobile app, 50% desktop dan 10 work organisation. Yang ini dalam work organisation ni pula dia bagi kepada 5 komponen. Okay, komponen work organisation and management. Yang ini maksudnya sama ada projek yang dibuat tu siap atau tak siap. Macam mana kompetitor mengatur masa nak menyiapkan kesemua modul-modul yang ada. Ada kompetitor yang saya nampak dia siapkan interface dulu. Maksudnya dia buat setiap menu tu boleh diklik dan dapat skrin yang kosong lah. Jadi dari segi perspektif tu dia dah complete lah. Tapi cuma setiap modul-modul tu masih belum ada apa-apa lagi lah. Jadi dia bergantung kepada masa. So jadi bila kalau tak nanti bila kita klik dia tak dapat apa-apa respon. Yang itu memang dah lagi kena tolak markah banyak lah. So communication and interpersonal. So ini adalah macam mana kita berkomunikasi di antara peserta dan juga dengan peserta dan juga expert. Problem solving, innovation and creativity. Yang ini antara part yang paling penting lah. Programming, problem solving. Maksudnya apa masalah yang kita ada sekarang? Contohnya masalah kita tak boleh keluar rumah dan kita nak dapatkan food. So apa solution yang ada yang dah dibuat adalah kita ada Foodpanda, kita ada GrabFood, kita ada JNT Express untuk hantar barang-barang ke rumah dan sebagainya kan. Yang itu, these are the problem solving, innovation and creativity part yang diukur lah. So analysis and design of software solution. So maksudnya di sini kita nak
bangunkan sistem tu menggunakan teknologi apa. So teknologi web, teknologi mobile apps fully yang native ataupun yang hybrid. So yang itu kita kena tengoklah, kita kena design. Lepas tu nak user senang guna, user senang masukkan information, tidak perlu masukkan information yang redundant berkali-kali. Misalnya katakanlah kita dah beli sekali dekat Lazada misalnya. So Lazada dah simpan profil-profil kita, jadi kita tak perlu ulang balik apa yang kita telah buat sebelum ni. So jadi development of software and solution, ini kita translate design kita dengan menggunakan programming untuk menyiapkan satu software. So itu antara komponen yang paling besar lah development. Kalau tak, kita tak ada proof hasil daripada analysis and design yang kita buat. So the next slide ni, ini adalah suasana di Kazan semasa majlis penutup. Dia diadakan di Stadium Olimpik. Pada tahun 2018 dia ada Olimpik di Kazan juga. Jadi kami dapatlah masuk stadium tu walaupun dikawal ketat, tapi dapatlah juga pengalaman merasa duduk dekat Stadium Olimpik di Kazan. So next adalah item yang lebih detail, perincian yang lebih detail tentang apa yang dimaksudkan dengan work organisation and management. Okay, develop schedule according to available time. So kita kena bahagikan masa. Katakanlah dibagikan masa kita 3 jam, jadi kita kena siapkan solution. Of course, definitely kita tak akan cukup masa, tapi kita kena pandai membahagikan masa supaya solution tu kita dapat siapkan walaupun sedikit. Jadi kita jangan tinggalkan bahagian-bahagian tu lompong, tidak dipenuhi dengan coding. So research technique and skills to keep up to date. So maksudnya di sini kita kena sentiasa mencari dan menggunakan library yang ada dalam Microsoft misalnya, supaya menu kita, screen kita dapat dibuat dalam masa yang lebih cepat. Supaya kita dapat menghasilkan lebih banyak coding dan lebih banyak screen dalam tempoh masa yang singkat. So expectation and needs of client and organisation. So maksudnya bila kita nak habis, maksudnya kita jangan tinggalkan coding kita dalam keadaan error. So maksudnya kita kena comment off apa the last development supaya at least kita punya screen tu dapat berfungsi. Supaya sebab apa? Sebab pemeriksaan ataupun expert-expert nanti dia tak pergi tengok coding tu. Dia akan tengok hasil daripada coding tersebut. So jadi itu kita kena bekerja dalam menguruskan masa untuk menghasilkan output lah. So sama juga kalau kita bekerja di luar, so kita kena menghasilkan kerja-kerja yang bagus dalam masa yang ringkas lah, dalam masa yang cepat. Okay, next, communication and interpersonal skill. Okay, kita follow documented instruction. So jadi di sini saya menggalakkan agar peserta negara bersedia dari segi language lah, terutamanya dalam bahasa Inggeris. Sebab kami tak sempat nak translate semua tulisan-tulisan yang ada. Kami boleh translate, tapi kami tak boleh translate semua. Sebab ada technical terms yang kita dah boleh faham dan kita dah boleh terima lah. Dan juga cara untuk membaca dengan cepat. Misalnya kita nak buat skim reading, kita nak dapatkan poin-poin yang penting. Okay, kita interpret workplace instruction and technical document. Okay, yang ini merujuk kepada setup of the hardware. So kita akan kebanyakan pertandingan di sini di WorldSkill ni menggunakan virtual machine. So maksudnya virtual machine, macamnya kita nak menggunakan virtual machine tu kita kena mahir lah. Kita kena buat testing, kita kena buat simulation of virtual machine tu supaya kita dapat simulate the actual
semasa pertandingan tu the actual situation semasa pertandingan. Okay, kita interpret and understand system specification documents. Yang ini kita kena belajar macam mana nak baca sequence diagram, macam mana kita nak baca collaboration diagram, macam mana kita nak baca use case. Sebab kalau kita tak dapat baca dengan betul, so markah-markah akan ditolak kerana kita tidak menepati kehendak soalan. Sebab 1 markah dan setengah markah pun adalah perbezaan yang besar bagi setiap jenis pertandingan kemahiran yang ada di WorldSkill. Like next is keep up to date and with latest industries guideline. So biasanya contohnya version of hardware. Sebab certain version of hardware tu akan produce different screen, akan menghasilkan, akan letak menu tu di tempat lain. Jadi kita kena follow apa version yang diberikan oleh WorldSkill di saat akhir pertandingan lah. Okay, problem solving, innovation and creativity. So ini adalah analytical skills yang next slide. Okay, analytical skills ni merujuk kepada macam mana kita buat kita menganalisa, kita memahamkan text description yang ditulis dalam kertas soalan. So yang ini kita boleh praktis lah. Jadi kita boleh tengok-tengok soalan-soalan tahun lepas, kita boleh buat soalan-soalan yang baru sekiranya para peserta kita mempunyai banyak masa dan kita boleh sediakan banyak soalan lah, dan kita boleh pergi pelbagai jenis industri. So iaitu JPK biasanya akan membantu kita mencari, merujuk banyak-banyak industri yang ada di Malaysia ni. So investigation and learning skills, yang ini adalah merujuk kepada apa yang kita buat di universiti, apa yang kita buat di institut latihan lah. Kita kena menggalakkan student-student kita buat banyak investigation dan belajar new teknik-teknik membuat mobile apps misalnya kan. Yang penting dia kena buat dalam steps yang ringkas dan cepat lah. Problem solving skills. Yang ini memang skills yang mesti diasah dan diasah sehingga ke hari terakhir pertandingan lah. So kita nak identify and resolve problem in a timely manner. Maksudnya memang kena cepat. So gather and analyze information, develop alternatives using latest technology. Alternative ni maksudnya kalau tak boleh cara A, kita carilah cara B. So walaupun agak lambat lah, tapi kalau boleh kita bandingkan alternatif teknik yang kita nak gunakan supaya kita boleh kita boleh hafal langkah-langkah yang kita nak buat, dan juga di hari pertandingan kita dah jadikan benda tu sebagai satu benda yang biasalah, rutin harian ataupun rutin mingguan. So integrate hardware into the solution. So maksudnya kita kena juga boleh buat mobile apps misalnya dengan menggunakan simulator, dengan menggunakan actual device. Kadang-kadang pihak urus dia pertandingan, dia tak nak beritahu kita apa hardware ataupun tab mobile tab yang nak diberikan pada hari pertandingan tersebut, dia simpan, kata dia jadikannya sebagai satu rahsia lah. Jadi itu semua persediaan yang kita kena buat lah. Next, Encik Bahril, kita belajar macam mana kita nak analyze software. So analyze software, kita ada 2 orientasi yang boleh digunakan. So kita boleh guna structural approach. Yang ni kita menggunakan data flow diagram, kita menggunakan flow chart, kita gunakan ERD. Lepas tu yang taklah baru sangat, dah lama juga, object oriented modeling yang menggunakan use case, sequence diagram, collaboration diagram, state diagram dan activity diagram lah. Dan yang tidak berubah kita ni adalah data modeling tools. So kita walaupun object oriented ada data modeling tools dia sendiri, tapi data modeling tools yang daripada structured approach masih lagi applicable, masih lagi digunakan di peringkat WorldSkill, iaitu ERD. Kita akan tengok contoh ERD nanti kemudian lah. Okay, next kita pergi kepada itu pada bahagian analisis. Lepas tu kita pergi kepada design.
So design ni adalah sebelum kita pergi ke coding, kita pergi kepada design lah. Macam mana kita nak tentukan class diagrams, sequence diagram, activity diagram. So relational ataupun object oriented database design. So now ada satu yang item baru yang diperkenalkan dalam WorldSkills Kazan, iaitu human computer interface ataupun human computer interaction. User experience, maksudnya macam mana macam mana kita nak attract user menggunakan sistem kita ni. Maksudnya HCI dia by looking at the menu ataupun by looking at the screen, kita tahu apa yang kita perlu buat. Tanpa ada explanation, tanpa ada help yang diberikan lah. So next is security and control design. So yang ini the list is macam mana nak encrypt password, macam mana nak control login. So login jenis ni, apa screen yang dia dapat, dan apa login sebagai admin, apa screen yang dia dapat, login sebagai user A, dia akan dapat screen yang lain, menu yang lain dan sebagainya lah. Dan juga multi-tier application design. So kita buat satu API ataupun dalam bahasa yang mudah, satu stock procedures misalnya. Bagaimana stock procedures ataupun API itu boleh digunakan di desktop, boleh digunakan di web dan boleh digunakan di mobile apps. Yang itu yang kita kena praktis jugalah dalam mereka bentuk ataupun dalam design kita punya software solution. Okay, the next slide adalah contoh database design ataupun ERD. So yang ini macam mana kita nak kenal pasti entity, macam mana kita nak kenal pasti attribute ataupun field ataupun column. Yang tu adalah benda yang sama tapi dia merujuk kepada fasa-fasa yang berbeza-beza lah. Macam mana kita nak kenal primary key, macam mana kita nak kenal relationship one to many, many to many. Ada mandatory ataupun tak ada mandatory, kan? So relationship foreign key, yang mana satu foreign key, yang mana satu primary key. So attribute mana yang perlu di encrypt dan sebagainya. Yang itu kita kena tengok lah, tapi dalam database design dia tak mention about attribute mana yang perlu di encrypt lah. Yang itu perlu didokumentkan di tempat lain lah. So ini antara yang penting-penting lah. Jadi kalau kita tengok kat situ, apa yang perlu kita dapat key daripada detail ataupun maklumat terperinci tentang problem solving dan juga membuat solution ini adalah programming dan juga database lah. So ini adalah dua skill yang mesti digabungkan supaya kita dapat membina satu software solution. Tak kisahlah dia on web, on desktop ataupun on mobile. So next Encik Baharil akan teruskan dengan perkongsian yang seterusnya. Tadi berat juga penerangan tu kan. Tapi kesimpulan dia tadi mestilah boleh bangunkan sistem menggunakan programming dan relate to database. Ada connection dia ada dengan database. Saya ingin balik pada software tadi. Mungkin kita lihat senarai perisian tu banyak kan. Kalau kita lihat semua perisian yang digunakan adalah percuma sebenarnya. Ataupun memang free version. Ada kebanyakan mereka pakai community version, community server, yang mana kita boleh dapatkan secara percuma lah. Yang beli hanya Microsoft operating system, Office dan Visio sajalah untuk database design. Dan juga kalau kita lihat pada slide ini tadi, kenapa tidak diterangkan tentang development of software solution tersebut? Sebenarnya development, cara untuk anda menyelesaikan masalah membangunkan sistem, tiada satu cara yang sama yang dibuat oleh peserta. Kesemua peserta mempunyai cara dan strategi berlainan.
bagi membangunkan sistem. Jadi development of system of software solution ni guna pelbagai, tetapi mestilah mengikut kehendak klien ataupun soalan lah. Dalam situasi ini klien kita adalah soalan lah dalam IT software ni. Jadi apabila software telah dibangunkan, sudah tentu ataupun sistem telah dibangunkan, sudah tentu marking ni macam acceptance of client lah. Klien dia tak nak tengok programming kan, klien tak nak tengok coding, klien tak nak tengok macam mana link of database, connection to database, klien tak nak tengok database design. Apa yang klien nak tengok, klien ni adalah expert yang nak bagi markah. Apa yang klien nak lihat adalah sistem berfungsi. Sistem berfungsi ni apa dia? Database boleh dipanggil dan ditulis read and write dekat database. Contohnya, sistem berfungsi, tak ada error, database boleh di read and write dan juga menepati kehendak klien. Jadi bagaimana pula pemarkahan? Permarkahan. Bagi IT software ni, permarkahan dia jelaslah. Permarkahan dia adalah jelas. Di mana ada 3 kategori permarkahan, sama ada full mark ataupun zero mark. Katakan pie chart tu show data label. Semua pie chart ada label. Is full mark. Tapi kalau tak ada, dia akan pergi pula pada contoh yang kedua tu. Dia boleh juga melaksanakan, dia telah nyatakanlah spesifikasi satu label 0.1 markah akan ditolak jika tiada. Jadi ini yang akan disemak pada sistem. Dia tak semak coding, dia semak hasil dia. Dia akan tolak. Ataupun add to zero. Contohnya kriteria dia ada 10. Tengok 1 ada tak? 1 kita tambah 0.1. Ada 2, 0.2. 3, 0.3. 4, 0.4. 5, 0.5. Jadi inilah kriteria pemarkahan yang dibuat oleh klien kita, iaitu expert tadi yang memberi markah. Jadi mereka akan tengok hasil daripada sistem berfungsi, bukan seperti kita punya exam ataupun projek dalam final year project. Lecturer kita tengok coding kan, tengok coding betul ke tidak, contoh dia. Tetapi ini macam saya kata tadilah, ia adalah klien. Klien dia nak tengok sistem berfungsi. Jadi itu keadaan dia di WorldSkill lah. Ini sedikit selingan kita gambar aje, gambar di WorldSkill Kazan di Stadium of Olympic ni kan. Sebelum majlis penutup dan hari penyampaian hadiah. Kalau kita tengok competition layout, di WorldSkill, semua akan dibekalkanlah dengan seorang satu PC. PC depan kita tu ada, dan mobile tablet tadi kan. Dan semua software telah disediakan. Apa maksud dia ini? Maksudnya software tadi kita boleh guna 2 environment tadilah. Sama ada kita nak gunakan Java ataupun Visual Studio C# kan. Sama juga mobile, kita nak guna Android Studio ataupun tadi Xamarin. Jadi ada 2 option disediakan. Selain daripada itu tak boleh. Kenapa WorldSkill buat macam ni kan? Kadang-kadang ada kita terima soalan daripada peserta, kenapa WorldSkill limitkan kita buat sistem dengan menggunakan 2 environment ni saja? Jawapan dia adalah itulah dalam bidang teknikal. WorldSkill ni teknikal. Kita perlu bangunkan ikut kehendak klien. Kan? Kalau kita lihat sistem-sistem, contohnya
sistem macam Kazan tadi, sistem oil and gas industry. Pernah tak kita lihat oil and gas industry punya sistem di web? Tak pernah kan? Oil and gas industry management tu di web. Tak pernah kan? Itu adalah software yang dibangunkan oleh syarikat tersebut untuk kegunaan khas mereka sendiri. Jadi inilah software yang perlu dibangunkan untuk kegunaan syarikat-syarikat yang besar-besar macam ni. Dia tak gunakan, dia tak publish kat web hanya untuk intranet use je, dengan security yang ketat. Jadi ini adalah salah satu cabang daripada cabang pekerjaan juga bagi bidang programming. Jangan kita ingat programming ni nak buat web je, kan? Programming ni nak buat mobile app saja. Kita tertinggal satu lagi cabang software development, iaitu ada desktop application ataupun client server software yang khas. Jadi sebab itulah limitation menggunakan software apa ni ditetapkan di WorldSkills, ditetapkan. Dan kalau kita tengok layout ni, semua peserta mendapat infrastruktur yang sama lah. Komputer, dua komputer yang display yang tepi ni adalah display untuk pengunjung lah. Dan di sinilah peserta-peserta akan membangunkan software yang dikehendaki. Dan apa dia bidang pekerjaan bagi bidang ini? Kalau kita lihat tadi, bekas-bekas peserta kita semua bekerja dengan software developing companies. Kan, semua bekerja dengan software developing companies sebagai programmer. Kalau kita tengok yang dia telah berpengalaman tadi, barulah dia dah buat full stack of development, software development. Dan kalau kita lihat, ada juga consulting companies yang memerlukan programmers. Contohnya untuk design software ni. Kalau kita lihat dalam pembangunan software, kalau anda semua pelajar-pelajar ataupun pensyarah ataupun pengajar, semua dah belajar yang 7 step of waterfall tu kan, software development kan. Dalam pembangunan software yang berstruktur, kita perlu tahu langkah-langkah pembangunan software, terutamanya bagi design, bagi memenuhi kehendak klien. Ini bukan cerita software kecil-kecil kan, macam kita cerita tadi software oil and gas management tadi. Klien dia sudah tentu oil and gas company. Dia nak bangunkan sistem khas untuk mereka. Sudah tentu mereka tak nak ada apa error pun pada sistem, kerana dia melibatkan management, live management, live monitoring, live maintenance, dan tak boleh ada satu shutdown pun pada sistem ataupun operation mereka. Dan ini pun sekarang ni banyak orang dah buat in-house specialist, di mana banyak sistem-sistem telah yang kecil ataupun kita buat part by part telah di kalau kita lihat bagi freelance banyak yang cari job, terutamanya di luar negara, job daripada India, job daripada Korea, banyak Malaysian yang involved dengan in-house specialist ni, dapat job daripada luar, yang mana bila kita submit solution kita dapat payment. Jadi inilah peluang-peluang bagi peserta-peserta bidang IT software. Ke mana mereka boleh pergi? Di sinilah mereka boleh pergi, dan mereka boleh menyertai industri-industri yang membangunkan software terutamanya. Yang ini type of skill required ni, ni saya dah hampir kepada kesimpulan apa yang kita cerita tadi. Pertama sekali, kita perlu tahu database management system lah.
database management system tu kita tahu tentang database, tahu macam mana nak connect to database from the system, read and write, security dia, dan juga apa dia kehendak daripada pelanggan berkaitan dengan database tu. Kedua, kita perlu tahu bagaimana kita nak membangunkan software tu nak gunakan apa. Ada kalau kita tengok desktop apps, desktop application, lebih pantas lagi kita guna C# Visual Studio. Kan? Kalau mobile mungkin lebih cepat kita guna Xamarin, ataupun solution dia macam ni lebih cepat kita gunakan environment ini. Dia setiap modul tu bukan dia tidak berkaitan, antara lain dia tidak integrate lah. Jadi jika soalan modul pertama anda nak guna Java, modul kedua nak guna C# pun boleh. Tapi kita harus tahu yang mana solution yang lebih cepat, yang mana ada library yang banyak, ada coding yang mudah, yang mana dah ada dalam library kita boleh gunakan. Ini yang kadang-kadang kalau kita just baru nak type dengan menghafal saja tak boleh. Kita gunakan library-library yang ada. Yang ketiga, kita kena tahu the latest software development tools and environment bagi mobile solution. Mobile solution tadi. Dengan environment apa yang lebih pantas lah. Dan of course lah, apabila kita bagi bidang ini, kita kena tahu tulis coding tu. Tulis write or modified new codes for system integration. Dan seperti mana saya kata tadi, bagi next kemungkinan kita akan masuk kepada bidang webs, tapi pada masa kini telah juga diaktifkan web enable solution, di mana from mobile boleh buka dekat apps, from desktop boleh buka dekat web. Contoh dia, from desktop boleh buka di mobile, dan mobile apps. Dan evaluate and integrate appropriate libraries and framework. Pelbagai framework ni kita perlu integratekan supaya dia berfungsi dengan baik dan juga dia menjadi satu sistem yang lengkap. Dan juga building and maintain multi-tier application lah. Multi-tier ni seperti mana kita kata tadi, kesemua tiga elemen tu. Mobile, web dan software. Buat masa ni software masih lagi lebih kurang 50%, tapi sebagai persediaan untuk next world skill, ataupun bukan hanya world skill, next of latest technology, ataupun the change of technology, kita kena bersedia ke arah itu. Baik. Okey, seterusnya terima kasih Cik Baharil. Kita dah hampir ke penghujungnya, di mana saya ingin berkongsi dua takeaway yang perlu kita fikir-fikirkan, kita perlu canai-canaikan. Yang saya nampak ada dua soft skill, iaitu para peserta dan juga tenaga pengajar ataupun jurulatih-jurulatih. Mereka mestilah mempunyai passion dan berdisiplin. So mungkin tak kisah dalam bidang mana, tapi untuk bidang IT software ni saya ingin mengetengahkan P dan D, iaitu kita sepatutnya ada passion dan disiplin, dan juga digabungkan dengan programming dan database. So ini antara skill, maksudnya soft skill dan juga hard skill yang diperlukan untuk bidang IT software solution for business. Okay, dalam next slide kita, this another takeaway. Kita sharpen the saw. So bagaimana kita nak dapatkan skill-skill tu? So of course buat masa ni calon-calon ataupun bekas-bekas peserta negara dalam bidang IT software adalah lahir dari Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTM.
Jadi saya mengajak dan saya menyeru kepada peserta-peserta ataupun bakal-bakal peserta di luar sana supaya dapat enroll dalam salah satu program yang ada di Fakulti Teknologi Maklumat supaya kita sama-sama dapat sharpen the saw untuk melahirkan jago-jago negara dalam bidang IT software solution for business. I think with that, saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih di atas perkongsian yang telah sama-sama kita dengarkan daripada Encik Baharil dan juga Encik Yahya, dua pakar negara bagi bidang IT Software Solution for Business. Jadi sebelum kita ke sesi Q&A, ada sedikit soalan lah daripada saya. Dengan kekangan pandemik COVID-19 pada hari ini, bagaimana relevannya bidang IT Software Solution for Business ini dalam kita mendepani norma baru kehidupan? Mungkin Encik Yahya ada boleh ulas sikit? Terima kasih moderator. Okey, kalau kita tengok dalam situasi kita sekarang, apa yang menghadapi pandemik COVID-19, kita tidak digalakkan ataupun kita diharap duduk di rumah, tapi business as usual. So maksudnya kita boleh beli barang melalui online, Shopee, Lazada, dan barang-barang tersebut terus dihantar ke rumah dan tidak silap alamat, dengan alamat yang betul, dengan barang yang betul, dengan pembayaran tanpa tunai. So jadi bidang IT software ni memang sangat-sangat relevan lah dalam suasana pandemik. Itu sebab kebanyakan syarikat-syarikat software masih boleh bertahan dalam situasi pandemik yang ada sekarang ni lah. So saya rasa ia adalah satu bidang yang sentiasa berkembang dan sentiasa diperlukan sama ada di Malaysia ataupun di luar negara lah. Jadi ramai lagi software developer yang perlu kita lahirkan ya, Encik Yahya? Oh ya, sudah semestinya. Okey, seterusnya sedikit juga perkongsian yang kita baca di chat Facebook daripada mantan Technical Delegate Malaysia, iaitu Dr. Ghalib bin Fahad. Perkara yang suka difahami oleh ramai orang ialah apakah manfaat yang boleh diperolehi melalui pertandingan ini. Peserta sebenarnya kita tahu telah diuji dengan pelbagai aspek pembelajaran dan pengajaran PNP yang melalui pertandingan, yang mana tidak boleh diperolehi PNP ini secara biasa. Jadi pembinaan peserta begitu pantas dibangunkan dalam aspek technical, skills, knowledge, value, confidence, communication skill, self-confidence dan banyak lagi. Apa komen Encik Baharil tentang perkara ini? Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Kalau kita lihat manfaat bagi bidang IT software ni, kalau kita bandingkan dengan situasi semasa pengajian ataupun pembelajaran di institusi ataupun universiti, mereka diberi kelonggaran, kebebasan untuk membangunkan software apa. Bagi world skill pula, ia berbeza. Saya suka bawa kepada klien dan klien kita siapa? Klien kita tu adalah orang yang hendak kita membangunkan sistem lah. Dalam situasi ini, world skill, soalan world skill dan expert. Developer pula perlu mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi itu apa? Spesifikasi tadi environment. Environment sama ada kita nak guna C#, Java ataupun mobile apps, Android Studio ataupun Xamarin. Apa kehendak klien kita? Dan apa pula hasilnya? Hasilnya adalah satu perisian yang berfungsi. Dan seterusnya,
menepati kehendak klien ataupun industri. Jadi ini manfaat yang kita dapat seolah-olah kita berada di situasi, peserta-peserta ni berada di situasi seorang pembangun sistem bagi satu klien yang besar, kan? Dan dia bekerja dengan satu company yang dapat projek membangun sistem tu. Ia seolah-olah satu software development yang sebenar bagi peserta negara. Ini adalah pengalaman yang tidak boleh dijual beli di mana-mana lah. Dalam masa 20 jam mereka perlu membangunkan satu sistem yang lengkap. Dan bagi mencapai untuk peserta mencapai skill untuk mereka membolehkan mereka membangun perisian ini. Kalau kita lihat, saya cerita pasal revolusi tadi. Pertama tadi saya cerita kurikulum kita harus berubah. Kurikulum kita harus berubah mengikut perubahan teknologi. Tidak semestinya kurikulum yang formal, informal pun perlu berubah. Yang kedua, pada waktu dulu ada peserta-peserta kita bukan daripada bidang programming. Bukan daripada bidang programming, mereka ni daripada bidang komputer yang lain. Jadi mereka tidak ada asas programming yang sangat kuat bagi software development. Jadi melalui revolusi tersebut kita telah menukar strategi. Kita mencari peserta-peserta yang mempunyai asas programming dan database yang kuat. Dua kriteria bagi bidang IT software ni. Asas programming yang kuat, database yang kuat. Daripada segi itu, setelah itu barulah sebab di alam pembelajaran mungkin mereka hanya belajar sedikit tentang desktop application client server. Mereka lebih banyak guna web. Kemudian barulah kita asah kepada software development menggunakan desktop apps, yang mana oleh kerana mereka telah mempunyai asas yang kuat, mereka dapat menguasai desktop application development ataupun mobile apps development dengan pantas dan dengan panduan yang minimum. Dan ada juga yang bertanya, 20 jam boleh bangun satu sistem? Itu ada situasi yang berbeza. Bagi pertandingan, seperti mana saya kata tadi, soalan pertandingan adalah spesifikasi. Kita perlu ikut spesifikasi soalan. Bagaimana kita nak buat tu, banyak trick and tips dia lah, yang melalui pengalaman-pengalaman kita, yang nanti pakar-pakar akan kongsikan kepada peserta. Bagaimana untuk kita menjawab pula soalan. Tanpa kita bagi mencapai markah yang banyak dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi itulah pandangan saya. Okey. Terima kasih Cik Baharil. Seterusnya kita tadi tu soalan-soalan daripada di studio ni. Jadi seterusnya kita akan ke Q&A session. Soalan-soalan yang telah dipilih oleh sekretariat daripada chat box dan ataupun daripada Q&A yang ditanyakan oleh peserta. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pingat Medallion of Excellence dan perbandingan pingat MOE ini dengan pingat-pingat yang masih lagi tidak tercapai lah untuk bidang IT software kan? Emas, perak dan gangsa daripada penonton FP. Mungkin Cik Haya boleh elaborate sikit tentang soalan ini. Okey, terima kasih moderator. Apakah perbezaan di antara pingat emas, perak dan gangsa? Okey, yes, IT software belum mendapat apa-apa top 3 pingat sama ada di peringkat ASEAN maupun di peringkat World Skill. So pingat-pingat tersebut adalah di kalangan dibagikan kepada top 3 untuk setiap bidang. So manakala Medallion of Excellence pula dia ada dua cara
pada tahun 2015 dan sebelumnya, dia berdasarkan markah purata. So markah purata maksudnya kalau ada 20 peserta, purata markah bagi ke 20 orang peserta tu adalah 50%. So jadi siapa-siapa yang dapat 50 dan ke atas akan diberikan Medallion of Excellence. Yang itu berdasarkan purata sehingga tahun 2015 pada peringkat WorldSkill lah. So pada tahun 2017, mula pada WorldSkill Abu Dhabi 2017 sehinggalah yang ada sekarang di WorldSkill Kazan, dia bukan berdasarkan purata tapi dia berdasarkan kepada separuh daripada bilangan peserta. So katakanlah bilangan peserta kita untuk IT software pada waktu Kazan 27. Jadi separuh daripada bilangan orang yang akan diberikan pingat adalah 14 orang lah. Okay, 14 orang. Jadi siapa dia stop dekat sampai nombor 14. Siapa nombor 14? Malaysia nombor 13, nombor 14 India. So jadi yang Malaysia alhamdulillah dapatlah pingat Medallion of Excellence. So di peringkat ASEAN pun sama jugalah, dia dah follow apa yang trend daripada WorldSkill. Maksudnya dia akan hanya beri pingat kepada hanya separuh daripada bilangan peserta yang akan dipertimbangkan untuk mendapat pingat. So, okey, apakah strategi kita untuk mendapat 3 pingat yang teratas? Okey, jadi berdasarkan pengalaman kami, saya dengan Cik Bahril, kami dah mula sejak 2012 daripada ASEAN di Jakarta sehinggalah ke hari ini. Kami nampak kami ada progres lah. Jadi untuk mendapatkan progres yang lebih bagus, pada pendapat saya, peserta negara mestilah diletakkan ataupun berada pada landasan industri. So maksud saya landasan industri ni maksudnya dia kena dalam masa study, dia kena buat juga sistem-sistem untuk siapa-siapalah, untuk JPK ke, untuk SIAS, untuk Lazada, untuk Shopee. Tapi cuma kita kena cari industri yang relevan dengan spesifikasi yang WorldSkill nak. So katakanlah WorldSkill nak C#. Tapi mungkin dia nak C# on web. Maksudnya dia nak gunakan JSP dan sebagainya. Tapi kita buatlah. Kita buat dalam masa yang sama, kita convert apa yang industri tu nak kepada desktop misalnya. Maksudnya kita kena buat 2 jenis application lah. Satu jenis web seperti yang dikehendaki oleh industri, dan dalam masa yang sama kita tukar screen ataupun application yang kita nak buat tu kepada desktop dan juga kepada mobile. Jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman tersebut, barulah kita dapat bersaing. Sebab selagi kita tak dapat problem daripada industri ataupun daripada user, daripada customer kita, kita duduk berangan-angan dekat universiti, apa yang pelajar kita sepatut lalui, apa pelajar kita sepatut buat dan sebagainya, saya rasa dia adalah omong-omong kosong dan kita akan berada pada tahap itu sahajalah. Maksudnya kita tidak progressing well untuk dapatkan pingat yang lebih bukanlah pingat yang lebih baik, tangga yang lebih baik dan tangga yang lebih baik. Maksudnya katakanlah this time kita dapat tangga ke-13. Okay, next time mungkin target kita adalah top 10. Then top 5. Then barulah kita nampak macam mana kita akan progress sehingga dapat pingat lah. Misalnya kalau kita tengok bidang automobil kan, so dia dah berapa lama dia lalui pengalaman-pengalaman tersebut sehinggalah dapat the right time and the right competitor with the right expert. Alhamdulillah mereka dapat pingat. So itu sajalah setakat ni moderator. Okey, terima kasih Cik Ali. Kita akan berusaha di bidang IT software untuk terus memperbaiki dan terus mendapatkan pingat yang lebih baik pada masa akan datang. Saya soalan kedua, saya rasa soalan ini macam dah dijawab tadi oleh Cik Bahril. Dari Encik Sudirman Suratin, bagaimana untuk membangunkan sesuatu sistem dalam masa 4 hari berbanding
sepatutnya benda disiapkan dalam 1 tahun. Ataupun ada Cik Baharil nak tambah lagi sikit ke soalan daripada Cik Sudirman ni? Terima kasih Cik Sudirman. Dalam situasi ini kita ada 2 perkara. Satu, membangun sistem untuk memenuhi kehendak soalan. Satu lagi untuk membangun sistem untuk kegunaan sebenar industri memang tak logik lah dalam tempoh 1 tahun. Dalam tempoh 4 hari ataupun 20 jam tadi. Tetapi bagi mengikut kehendak soalan, memang kita telah boleh berlatih dan terus berlatih. Contohnya, apa dia berlatih dan terus berlatih ni? Kita dah tahu, setiap industri mesti ada contohnya payment. Dalam 3 tahun software IT software ni, di Marathon ada payment punya modul. Di airline system Abu Dhabi ada paymentnya modul. Di Kazan pun ada paymentnya modul. Jadi peserta-peserta kita memang akan dilatih untuk membuat payment punya modul tu dalam sekelip mata saja mereka boleh buat. Tetapi apa yang terjadi pada soalan, payment ni ditambah dengan kriteria-kriteria lain. Payment to sponsor, dan sponsor kena payment to organizer, kemudian organizer kena bagi pula pada peserta marathon, contohnya di Sao Paulo. Itu ditambah tu. Ditambah. Jadi kita kena mahir dengan beberapa tools lah dalam software development, ataupun kita kena kaji library yang terkini. Kalau tidak, kita punya pembangunan software tu akan jadi panjang. Jadi itu yang perlu kita lakukanlah untuk menepati kehendak soalan. Terima kasih. Dan soalan terakhir untuk hari ini, apakah yang berlaku sekiranya peserta hanya hafal kod tapi tidak faham programming, pengaturcaraan daripada Encik Sudirman? Bolehlah siapa-siapa ke Cik Baharil ataupun Cik Yahya nak jawab, ataupun komen daripada kedua-dua panel? Peserta kalau hafal kod Tapi tak tahu pengaturcaraan. tak tahu pengaturcaraan, Dia hafal kod dia saja. memang tak boleh bangunkan sistem sebenarnya. Apabila dapat kehendak soalan, dia dah tak boleh bangunkan sistem dah. Dia akan stuck. Dia akan buat apa yang kita lihat peserta-peserta yang tak dapat buat, dia akan buat interface saja. Interface sahaja untuk sistem. Database dia tak dapat connection. Apabila klik to other system, dia error. Dia dapat membuat interface bagi satu soalan je kot, design. Dan design ni sebenarnya tidak mendapat markah pun. Kalau dapat pun sikit, 0.5 markah. Jadi itu yang akan berlaku lah, dan mereka akan stuck lah apabila soalan-soalan lain keluar. Mungkin Cik Yahya ada nak tambah? Cik Yahya ada nak tambah sikit lagi? Hafal kod ni saya rasa memang berlakulah waktu kita belajar fundamental programming pun. Macam Cik Sudirman kan, mungkin dia banyak pengalaman dengan pelajar-pelajar yang menghafal kod pengaturcaraan. So menghafal kod pengaturcaraan bukanlah satu ataupun tidak langsung digalakkan, langsung tidak digalakkan lah. Maksudnya pengaturcaraan ni dia adalah sesuatu kemahiran ataupun satu skill yang memang unik lah. Jadi bagi saya Allah jadikan manusia tu unik. Jadi tapi sharpen the saw tu boleh dilaksanakan lah. Jadi kalau memang bukanlah waktu kami buat penilaian dengan Cik Baharil, prakelayakan, WSMB dan sebagainya, kita tahu sama ada student tu menghafal ataupun peserta tu menghafal ataupun peserta tu faham coding. Jadi kalau dia hafal, dia letak je kat mana-mana tapi dia tak tahu itu untuk tujuan apa. Dia tak dapat nak linkkan balik dengan menu, dia tak dapat linkkan dengan button yang sesuai dan sebagainya. So itu memang saya rasa untuk
peserta pergi ke peringkat prakelayakan pun tak lepas lah biasanya kalau mereka menghafal kod ni. Okay, terima kasih moderator. Okay, macam kita solat lah ya, kita ayat kita hafal tapi kita khusyuk tu kita kena faham apa yang kita baca begitu kan? Betul-betul. Okay. Jadi sehingga sampai situ saja bagi sesi Q&A kita pada hari ini bagi bidang IT Software Solution for Business. Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut lagi berkaitan pertandingan, bolehlah melayari www.dsd.gov.my/skillsmalaysia atau emailkan pertanyaan ke skillsmalaysia@gmail.com. Dan jangan lupa kita sudah ada Instagram, boleh follow Instagram di bawah sebenarnya tertera itu. Okay, Malaysia Skill dan juga Facebook. Jangan lupa follow dan like. Jadi setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Baharil Izam bin On dan juga Encik Yahya Ibrahim dari SIAS dan juga UTM bergabung meletup hari ini. Okey, atas pembentangan dan juga perkongsian melalui webinar sebentar tadi. Semoga ianya bermanfaat dan memberi kefahaman kepada semua peserta pada hari ini. Maka dengan ini berakhirlah program webinar bagi bidang IT Software Solution for Business. Jadi kita di sini hari ini mohon mengundur diri. Sekretariat mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Akhir sekali prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19. Sama-sama kita jaga diri dan kita jaga sama kita. Semoga kita bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.